Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi bersama saya, Ustazah Fatimah Zahra dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 6. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari bidang sirah pelajaran yang ke-17. Tajuknya ialah Hajjatul Wada'. Adik-adik boleh buka buku teks sebagai rujukan iaitu pada muka surat 156. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengangkat tangan untuk membaca doa agar pelajaran kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Baiklah adik-adik, mari kita lihat pada standard kandungan 5.4 merumus dan mengaplikasikan iktibar daripada peristiwa Hajjatul Wada'. Standard pembelajaran 5.4.1 menerangkan latar belakang peristiwa Hajjatul Wada'. 5.4.2 menjelaskan kronologi peristiwa Hajjatul Wada'. 5.4.3 menganalisis isi-isi penting daripada khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5.4.4 merumus dan mengaplikasikan iktibar daripada peristiwa Hajjatul Wada' dalam kehidupan harian. Baiklah adik-adik, seterusnya mari kita lihat objektif pada hari ini. Di akhir pembelajaran, adik-adik akan dapat yang pertama, menerangkan latar belakang peristiwa Hajjatul Wada' dengan betul. Yang kedua, menjelaskan kronologi peristiwa Hajjatul Wada' dengan betul. Dan yang ketiga, menganalisis isi-isi penting daripada khutbah terakhir Rasulullah. Dan yang keempat, merumus dan mengaplikasikan iktibar daripada peristiwa Hajjatul Wada'. Baiklah adik-adik, mari kita perhatikan dan fikirkan. Sebelum itu, mari kita baca ayat Al-Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Maksudnya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Baiklah adik-adik, ayat yang ketiga ini daripada surah Al-Ma'idah telah diturunkan di Arafah ketika Nabi menunaikan Hajjatul Wada', iaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad menandakan bahawa lengkaplah agama Islam. Bahawa Islam ialah agama yang syumul, iaitu agama yang sempurna yang dapat memimpin manusia mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Jadi adik-adik, mari kita rebut peluang sementara kita masih hidup untuk melakukan amalan kebaikan, iaitu dengan membaca Al-Quran, solat 5 waktu sehari semalam secara berjemaah ataupun bersendirian, memberikan sedekah, mengeluarkan zakat dan memberikan sedekah kepada orang yang memerlukan dan menunaikan haji kalau kita berkemampuan. Baiklah, mari kita lihat kepada latar belakang Hajjatul Wada'. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu sudah 9 tahun berada di Madinah dan tidak pernah sekalipun mengerjakan haji. Sehinggalah pada bulan Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah, Nabi membuat pengumuman untuk mengerjakan haji pada tahun tersebut.
Apabila kaum muslimin mendengar berita bahawa baginda hendak mengerjakan haji, ramai yang mahu menyertai baginda. Bilangan mereka sekitar 90,000 orang. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin berangkatlah ke Mekah pada 25 Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah. Baiklah, seterusnya mari kita lihat kronologi peristiwa Hajjatul Wada', iaitu urutan masa ketika Nabi Muhammad SAW melakukan haji. Dari Madinah, baginda dan kaum muslimin berangkat menuju ke Zulhulaifah. Setibanya di Zulhulaifah, mereka bermalam di sini, kemudian mereka berihram seperti gambar ini. Nabi meneruskan perjalanan dan setibanya di Zultua, baginda berhenti dan bermalam di sini. Dan esok paginya baginda meneruskan perjalanan menuju ke Mekah. Sesampainya di Baitullah, baginda melakukan tawaf dan sa'i. Baik, ini adalah tawaf dan ini adalah sa'i. Daripada Mekah, baginda dan kaum muslimin berangkat menuju ke Mina. Dan sampai di Mina pada 8 Zulhijjah, baginda bermalam di sini dan keesokan harinya baginda ke Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah. Sampai di Arafah, baginda melakukan ibadah wukuf, kemudian menyampaikan khutbah yang terakhir di khalayak kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW meneruskan perjalanannya dari Arafah menuju ke Musdalifah. Sampai di Musdalifah pada 10 Zulhijjah dan baginda bermalam di sini. Keesokan paginya, baginda berangkat menuju ke Mina. Sampai di Mina pada 11 Zulhijjah. Dan baginda menetap di sini 3 hari daripada 11 hingga 13 Zulhijjah. Baginda melakukan ibadah melontar jamrah. Ini melontar jamrah dan menyembelih unta. Kemudian Nabi kembali ke Mekah dan melakukan tawaf. Kemudian baginda bertolak ke Madinah setelah menyelesaikan ibadah haji. Baiklah, ini adalah ringkasan kronologi Hajjatul Wada'. Bermula daripada Madinah pada 25 Zulkaidah. Okey, daripada Zulhulaifah, Zultua ke Mekah, kemudian ke Mina, ke Arafah. Seterusnya ke Muzdalifah, ke Mina semula, ke Mekah semula dan tempat yang terakhir adalah di Mekah dan baginda berangkat pulang ke Madinah. Baiklah, mari kita lihat dan baca ringkasan khutbah yang terakhir yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umat Islam beberapa perkara, antaranya yang pertama, tanggungjawab mengeratkan persaudaraan sesama Islam. Yang kedua, amalan jahiliah hendaklah dihapuskan sama sekali dalam masyarakat Islam seperti mementingkan perkauman. Yang ketiga, bersikap dan berlaku baik serta menunaikan hak kepada kaum wanita. Yang keempat, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup. Yang kelima, wajib mentaati pemimpin selagi tidak melanggar syarak. Apa itu syarak? Syarak ialah ajaran agama Islam. Dan seterusnya, mendirikan solat fardu 5 waktu, berpuasa, menunaikan zakat dan haji, iaitu rukun Islam yang 5. Yang terakhir, menjauhi riba kerana riba adalah haram.
Baik, nilai untuk khutbah ini ialah berpegang teguh dengan Al-Quran. Apa dia Al-Quran? Iaitu kitab yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran adalah sebagai panduan hidup kita dan As-Sunnah. As-Sunnah ialah amalan yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita ketahui dan seperti mana yang telah kita pelajari. Apakah amalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baiklah, seterusnya mari kita lihat iktibar daripada peristiwa Hajjatul Wada'. Antara iktibarnya ialah yang pertama, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah mengasihi baginda sebagaimana Nabi mengasihi kita. Yang kedua, umat Islam mesti hidup bersatu padu kerana setiap umat Muslim bersaudara. Yang ketiga, kita hendaklah bersungguh-sungguh menunaikan sesuatu ibadah. Yang keempat, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup kita. Baiklah, kita berada di rumusan untuk pelajaran hari ini. Dalam peristiwa Hajjatul Wada', Nabi Muhammad mengajar kita cara melaksanakan ibadah haji dan meninggalkan pesanan buat umat Islam supaya kita memperolehi kejayaan di dunia dan di akhirat. Nilainya ialah mengamalkan sifat fleksibiliti menurut batasan Islam. Apa dia fleksibiliti ini? Iaitu kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan. Baiklah, mari kita tengok laman inovatif. Baik, arahannya ialah lengkapkan maklumat berikut berpandukan pelajaran pada hari ini. Jadi adik-adik boleh lihat pada buku teks ataupun di sini, okey. Boleh tulis di dalam jawapan boleh tulis dalam buku nota ataupun dalam buku tulis yang ada di rumah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mengasihi umatnya. Jadi adik-adik tuliskan poin apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Alhamdulillah telah selesai pelajaran kita pada hari ini. Semoga kita sama-sama mengambil iktibar dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini dalam kehidupan seharian kita. Sehingga berjumpa lagi. Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.